Buku Inilah Doaku merupakan salah satu buku yang kami kumpul daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi buku ini amat sesuai untuk menjadi amalan kita pada waktu pagi, petang, siang ataupun malam. Dan saya harap dengan semangat yang ditunjukkan oleh rakan-rakan kami daripada YAPIM untuk membaca doa dan juga untuk mewar-warkan kepada khalayak masyarakat, sudah barang tentu akan memberi banyak kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Saya amat berbesar hati dan menyokong usaha seperti ini. Mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan ini akan sentiasa dapat dipanjangkan kepada khalayak masyarakat sehingga mereka semua dapat manfaat daripada hal-hal seperti ini, terutamanya doa, wirid, zikir dan juga apa-apa yang membawa kepada munajat dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Ilahi, dengan limpah kurnianya kami telah berjaya menghabiskan kompilasi doa-doa yang telah dibuat oleh warga YAPIM. Doa-doa ini diambil daripada buku Inilah Doaku daripada Yang Berhormat Datuk Zulkifli Al-Bakri. Kami mengadakan doa-doa ini sebagai satu bentuk untuk kami semua menzahirkan amalan-amalan yang baik, terutamanya di waktu COVID ini, di mana banyak perkara-perkara yang perlu dilakukan dari rumah. Usaha ini menjadi perintis terhadap kami semua untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih baik dan terhadap kami membawa lebih keimanan dalam kehidupan seharian kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan doa yang pertama daripada kompilasi buku Inilah Doaku yang disusun oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Doa satu ini bertujuan untuk kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi ditetapkan iman. Secara ringkas, doa bermaksud silahul mukmin ataupun senjata kepada orang mukmin, dan menurut Imam Al-Khattabi doa adalah merupakan permohonan hamba kepada Tuhannya dengan mengharapkan pertolongannya dan juga bantuan daripadanya. Doa yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang diambil daripada doa-doa al-ma'thur ataupun doa-doa yang disusun oleh Nabi SAW ataupun doa-doa yang terpilih di dalam doa-doa maksurat yang dibaca oleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yang bermaksud, kami hayati pagi ini di atas landasan fitrah dan perwatakan Islam, berpegang kepada kalimah ikhlas iaitu kalimah syahadah, dan berpegang kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga agama ayah kami Ibrahim yang berada di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong di kalangan orang-orang yang musyrik. Doa ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Abza. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika waktu pagi dan juga waktu petang. Katanya, innahu kana yaqulu idza asbaha wa idza amsa asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maksudnya bahawa Nabi SAW membaca ketika pagi dan petang. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin.
Dalam riwayat yang lain juga daripada Abdul Rahman bin Abza, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna idza asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa kalimatil ikhlas wa sunnati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin wa iza amsayna mithlu dhalik. Bermaksud ketika mana doa ini dibaca di waktu pagi, kita mulakan dengan asbahna, dan jika doa ini dibaca selepas asar ataupun di waktu petang, kita mulakan dengan amsayna. Menurut Ibnu Manzur, salah satu daripada makna al-fitrah adalah al-ibtida' wal ikhtira', mengawali dan menciptakan. Dengan demikian perkataan fitrah boleh bermakna asal kejadian atau penciptaan yang akhir. Al-Jurjani pula menjelaskan al-fitrah al-jibillatu al-muhayyati liqubuliddin. Fitrah adalah potensi dasar yang dipersiapkan untuk menerima agama. Ungkapan asbahna ala fitratil Islam menurut Al-Azizi bermaksud kita berada pada agama Islam yang mutlak dan benar. Manakala berkenaan dengan ungkapan di atas kalimatul ikhlas, Mujahid berpendapat bahawa kalimah ikhlas adalah la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan selain Allah. Pula menyatakan bahawa kalimah ikhlas adalah kalimah syahadah, iaitu apa yang kita sebut sebagai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti mana yang kita sedia maklum, doa adalah merupakan senjata pada orang mukmin, dan juga doa juga diumpamakan sebagai otak kepada ibadat. Maka bila kita nak melakukan ibadat dalam keadaan yang terbimbing, dalam keadaan yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan meninggalkan doa. Lebih-lebih lagi doa itu doa-doa ma'thur yang telah dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disusun cantik oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri dan diedar dan dicetak oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Moga kita mendapat manfaat daripada kompilasi buku doa ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat buku ni. Inilah doaku yang ditulis oleh Yang Berhormat Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Banyak doa dekat sini sehingga 35 doa. Tapi saya suka dengan doa nombor 2, iaitu penghulu bagi doa mohon keampunan. Saya ingin bacakan dekat sini. Doa ini berdasarkan kepada hadis riwayat Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, penghulu bagi istighfar ialah dengan kamu mengucapkan. Nabi Muhammad SAW seterusnya bersabda, sesungguhnya sesiapa yang mengucapkan pada siang hari dalam keadaan yakin dengan isi kandungannya, dia mati sebelum petang, maka dia termasuk dari kalangan ahli surga. Sesiapa yang mengucapkannya pada awal malam dalam keadaan yakin dengan isi kandungannya, dia mati sebelum datangnya pagi, dia termasuk di kalangan ahli surga. Riwayat Al-Bukhari. Dalam menjelaskan hadis ni, Ibnu Battal dalam Sirah Sahih Al-Bukhari berkata, Al-Ahdi bermaksud perjanjian yang Allah ambil daripada hamba-hambanya ketika mencipta mereka yang mula-mula semasa dia mengeluarkan daripada sulbi bapa mereka, iaitu Adam, seumpama zarah, dan menyaksikan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Maka mereka mengakui ketuhanan Allah ketika mereka dalam keadaan asal kejadian, maka tunduk dan patuh kepada sifat wahdaniyahnya. Manakala al-wahdu bermaksud janji Allah Ta'ala kepada mereka bahawa barang siapa di kalangan mereka yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah
dengan sesuatu pun mereka menunaikan apa yang difardukan Allah ke atasnya, maka masuklah surga. Hendaklah setiap orang beriman itu berdoa kepada Allah Ta'ala agar mematikannya dalam memegang teguh perjanjian tadi, serta dimatikan dalam iman supaya dapat mencapai apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala kepada mereka, pada sesiapa yang mengutarakan yang sedemikian itu, kerana mengikut cara Nabi SAW apabila berdoa untuk perkara itu. Ini juga serupa dengan apa yang diminta oleh para Nabi SAW dalam doa mereka. Hendaklah setiap orang beriman itu berdoa kepada Allah Ta'ala agar mematikannya dalam memegang kuku perjanjian tadi, serta dimatikan dalam iman, supaya dapat mengecapi apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala bagi sesiapa yang mengutarakan yang sedemikian, kerana mengikut cara Nabi SAW apabila berdoa untuk perkara itu. Ini juga serupa apa yang diminta oleh para Nabi alaihissalam dalam doa-doa mereka. Al-Hafiz Ibni Hajar menafalkan perkataan Ibnu Jamrah yang menyebut bahawa di dalam hadis ini Nabi SAW telah menghimpunkan seni makna-makna serta lafaz-lafaz yang indah, dan dengan ini melayakkan ia digelar sebagai penghulu segala istighfar. Di samping itu juga terdapat padanya ikrar kepada Allah yang esa akan keesaannya dan juga ubudiyah kepadanya yang hanya berhak disembah. Tambahan pula di dalamnya terdapat pengiktirafan daripada hamba bahawa Allah adalah pencipta dan berikrar dengan janji yang diambil oleh Allah ke atasnya. Selain itu, berserah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya, serta memohon perlindungan daripada Allah dari segala kejahatan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu terhadap dirinya. Di dalamnya juga terdapat sandaran kesenangan kepada penciptanya dan juga sandaran dosa kepada ahli kepala pelakunya, serta keinginan untuk memohon ampun dan pengiktirafan akan dosa yang telah dilakukan, bahawa tiada yang mampu untuk mengampunkan dosa-dosa tersebut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan doa tersebut membagi manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini mari bersama-sama dengan saya untuk mengaminkan doa yang saya petik daripada naskah Inilah Doaku, hasil nukilan daripada YB Senator Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang kita petik daripada buku ini, doa yang ketiga. Doa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksudnya, ajarkanlah aku suatu doa yang boleh aku panjatkan ketika solat ya Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis ini menunjukkan ketika bertaubat dan memohon keampunan,
hendaklah disertai dengan mengakui dosa yang telah dilakukan. Begitu juga hendaklah ketika memulakan doa dimulakan dengan pengakuan terhadap keadaan diri yang fakir, yakni berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penuh dengan dosa. Inilah antara wasilah dalam kita berdoa. Hadis ini juga menunjukkan bahawa setiap orang pasti memiliki kekurangan, sehingga orang yang disifatkan Al-Siddiq seperti Abu Bakar, oleh itu tidak sewajarnya seseorang itu lalai dan beristighfar dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata, perbanyakkanlah istighfar di rumah-rumah, di meja-meja makan, di jalan-jalan, di pertemuan-pertemuan dan di mana saja kamu berada. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui bilakah turunnya keampunan. Jadi saya berharap dapat kita mengamalkan apa yang kita baca tadi dan semoga memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Bismillah, walau sekecil mana kita langkah. Bismillah, walau dunia sering bermasalah. Allahumma saja track vokal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan? Saya doakan semua sihat sentiasa hendaknya bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang kita ada ini, kita mampu untuk beramal lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Yang Esa, insya-Allah. Hari ini saya ada pegang satu buku. Inilah doaku yang disusun semula oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang mana di dalam buku ini terdapat banyak doa yang mana kita boleh amalkan, yang kita boleh baca dan kita boleh sampaikan kepada mereka-mereka yang kat luar sana, insya-Allah. Hari ini saya nak share kepada semua ataupun saya nak kongsikan kepada rakan-rakan satu doa ataupun doa istighfar daripada Nabi Yunus, yang saya baca sikit tentang dia punya isi kandungan doa ini. Doa ini merupakan istighfar Nabi Yunus sewaktu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, yang mana mempunyai kelebihan yang tersendiri seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang bermaksud doa Nabi Yunus ketika baginda berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang bermaksud sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku ya Allah. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Masya-Allah. Satu doa yang pendek tapi yang dijelaskan oleh para ulama cukup panjang. Antara kisahnya dalam sini adalah ketika mana Nabi Yunus dibuang daripada kapal dan dicampak daripada kapal masuk ke dalam laut. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus ataupun ikan nun, dan dalam masa 40 hari, dikatakan dalam riwayat 40 hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan nun. Doa ini ataupun istighfar ini yang Nabi Yunus bacakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya pendek, kita boleh amalkan insya-Allah. Apa-apa pun kita boleh baca doa ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk ke dalam syurga. Setakat itu saja. Wabillahi hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Man, nampak macam rusing je. Tak tahulah, aku rasa sejak berumenjak ni hati aku gelisah lah, hati tak tenang. Tak tahulah kenapa asyik aku aja kena uji. Dengan gaji tak cukup, dengan masalah kewangan lagi, dengan problem lagi. Tak tahulah Fiz. Biar Aman. Buntu lah. Aku pun tak reti Mal. Tapi ada satu benda aku nak share. Pinjam handphone kau jap. Handphone? Ha. Apa beza handphone kau ni yang kau dah lama pegang dengan iPhone 12 yang baru nak masuk Malaysia ni?
Lah, aku tak tahulah Hafiz. Okey. Bagilah jawapan dia. Lawaklah kau ni. iPhone 12 yang baru nak masuk ni tak ada perisian untuk ubat hati kau. Tapi telefon yang kau pegang lama ni ada ubat untuk pencucian hati kau. Apa dia ni? Aduh. Kau buka sikit. Handphone sendiri aku nak ni. Ni, kalamullah. Oh, Inilah ubat untuk kau. Okey. terima kasih Hafiz. Doa kelapangan hati dan jiwa. Doa ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah apa-apa masalah atau kesedihan menimpa seseorang lalu orang itu membaca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madhi fi hukmuk adlu fi qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu, anak kepada hamba perempuan-Mu. Umbun-umbunku ini di tangan-Mu. Telah berlalunya keputusan-Mu. Engkau telah berlaku adil ke atasku dalam keputusan-Mu. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang Engkau berikan kepada dirimu atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah satu makhluk ciptaan-Mu atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu atau yang telah Engkau rahsiakan dalam ilmu ghaib-Mu. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku, cahaya di dadaku, penghilang kesedihanku, penghapus kesusahanku. Doa ini apabila dibaca, pasti Allah akan menghapuskan kesusahan dan kesedihannya dan menjadikan untuknya jalan keluar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, perlukah aku mempelajari doa ini?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, sudah sepatutnya sesiapa yang mendengarnya untuk mempelajarinya." Riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat apa ni? Curi Curi? Saya tengok ya bang, saya tengok ya bang. Dek, dalam keadaan susah macam mana sekalipun kita dek, jangan sampai kita mencuri dek. Ha? Nak tak abang ajarkan satu doa yang mana kalau adik amalkan selepas ni, kalau adik rasa susah, rasa nak buat salah, insya-Allah Allah lindung dengan kita baca doa ni. Doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Yang bermaksud, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan. Apa yang dimaksudkan dengan sifat iffah? Imam Manawi sebut, ia adalah satu yang kita mohon pada Allah untuk kita tidak melakukan perkara yang buruk. InsyaAllah lepas ni kalau adik amal doa tu, adik takkan buatlah benda-benda macam ni. Dan al-ghina yang disebutkan itu, Imam An-Nawawi sebut adalah kita merasa cukup dengan apa yang kita ada sekarang. Susah macam mana pun jangan sampai kita mencuri. Okey, boleh? InsyaAllah.
Assalamualaikum. Bisa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi satu doa yang ketujuh, iaitu diberi kebenaran. Doa ini saya ambil daripada buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Doa ini berdasarkan hadis Abi Salamah bin Abdul Ar-Rahman bin Auf. Katanya, aku bertanya kepada Aisyah Ummu Al-Mu'minin, maksudnya dengan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka solatnya? Aisyah menjawab, apabila bangun malam, baginda membuka solatnya dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimil ghaib wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fiha kanu fihi yakhtalifun ihdini lima tulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib maupun yang kelihatan. Engkaulah yang menghakimi hamba-hambamu di dalam apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku dengan izinmu kepada kebenaran di dalam apa yang diperselisihkan. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke arah siratul mustaqim kepada sesiapa yang kau hendaki. Imam Nawawi menyebut bahawa para ulama berkata, dikhususkan dengan sebutan mereka Jibril, Mikail, Israfil, sekalipun Allah SWT Tuhan kepada seluruh makhluk, adalah bagi menunjukkan sifat dan tanda-tandanya itu, bagi menunjukkan kemuliaan dan kelebihan mereka di atas lainnya. Maksud ungkapan fiha kanu fihi yakhtalifun adalah dari apa yang mereka perselisihkan dari urusan agama dalam kehidupan dunia mereka, dan tunjukkanlah kepada mereka hak dan benar dalam perselisihan ini dengan taufikmu. InsyaAllah, marilah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita mengamalkan doa ini. Semoga diberkati oleh Allah SWT. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan satu doa daripada buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Doanya adalah doa ilmu, rezeki dan amalan. Doa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, katanya bahawa Nabi SAW apabila baginda solat subuh kemudian memberi salam, baginda membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan doa yang saya kongsikan tadi menjadi amalan sehari-harian kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membaca doa yang ke-9 yang berada di dalam buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang diterbit oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Doa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usika ya Muaz la ta'da'anna fi buduri kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Yang bermaksud, aku berpesan kepadamu wahai Muaz, janganlah engkau meninggalkan pada penghujung setiap solat dari membaca, Ya Allah, bantulah aku
untuk mengingatimu, bersyukur kepadamu dan elok dalam beribadah kepadamu. Riwayat Abu Daud. Syekh Al-Azim Abadi menjelaskan dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat mentaatinya melalui lisan, hati dan perbuatan tubuh badan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi satu doa yang mana doa ini saya ambil daripada buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Doa yang ke-10 iaitu afiat dan pemeliharaan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi samii'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatika an artala min tahti. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu keampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu keampunan dan keselamatan dalam agamaku, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aibku dan berilah ketenteraman di hatiku. Ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku, serta aku memohon perlindungan dengan keagunganmu agar tidak disambar dari bawahku. Doa ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan zikir-zikir ini ketika waktu petang dan pagi, lalu beliau menyebut doa seperti di atas. Imam An-Nawawi berkata, lafaz afiah adalah satu lafaz-lafaz yang umum dan terkandung di dalam menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan batin, pada agama sama ada di dunia dan juga di akhirat. Al-Munawi berkata, al-afiyah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu di dunia dan agama. Selain itu, afiyah akan menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di badan. Menurut Syekh Al-Mubarakfuri, makna al-afiyah adalah benteng Allah kepada hamba-Nya. Maka orang yang memohon adalah seseorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mengamalkan doa ini. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan satu doa yang diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Inilah doaku yang disusun oleh YB Senator Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Doanya ialah doa yang ke-11 agar diperbaiki diri. Doa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada Fatimah, yakni putrinya. Maksudnya, apa yang menghalangi engkau daripada mendengar kepada apa yang aku wasiatkan kepada engkau, iaitu hendaklah engkau membaca pada waktu pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghi aslih li sya'ni kullahu wa la takilni
ila nafsi tarafat aini. Maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup dan Tuhan yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perelokkanlah segala urusanku. Janganlah Engkau serahkan diri ini kepada diriku sendiri walau sekelip mata tanpa mendapat pertolongan darimu. InsyaAllah sama-sama kita amalkan doa ini. Semoga kita dapat perbaiki diri insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Maksudnya, Ya Allah, tiadalah kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikannya sebagai kemudahan, dan Engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar itu jika kamu kehendaki dengan kemudahan. Syekh Mullah Ali Al-Qari rahimahullah berkata di dalam Qamus Al-Haz, bermaksud tanah tinggi yang keras dan besar, manakala As-Sah ialah lawan kepada Al-Haz. Ibnu Manzur rahimahullah berkata maksudnya Al-Haz ialah tempat tanah kasar dan yang keras. Berdasarkan kenyataan di atas, asal perkataan Al-Haz adalah tempat tinggi, sukar dan payah. Justru maksud Al-Haz di sini dengan melihat siyaqi hadis, ia dipindahkan dari makna zahir kepada makna kinayah, iaitu kesukaran dalam kesudahan perkara. Ini berdasarkan kepada muqaddimah hadis dan juga kesudahannya. InsyaAllah, marilah sama-sama kita mengamalkan doa ini. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Muhammad Amir Falabi Ahmad Murad. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat doa yang boleh diamalkan oleh kita pada setiap hari. Doa ini diambil di dalam buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yapim. Okey, doa itu adalah doa dicukupkan yang halal. Doa ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Wa'il bahawa seorang hamba mukatab yang boleh menebus dirinya jika dia membayar sejumlah wang kepada tuannya. Bertemu dengan Ali radhiyallahu an, hamba ini berkata kepada Ali, sesungguhnya aku tidak mampu membayar tebusan kepada tuan aku. Sayyidina Ali radhiyallahu an lalu berkata, mahukah aku ajarkan kepada kamu beberapa perkataan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku jika engkau sebutkannya. Jika engkau mempunyai hutang sebesar bukit Sobir, maka Allah akan menunaikan hutang tersebut bagi kamu. Katakanlah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa a'nini bifadlika wa man siwak. Maksudnya, Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal tanpa perlu kepada yang haram. Kayakanlah aku dengan kurniaan-Mu tanpa aku mengharapkan kepada selain-Mu. Hadis riwayat Al-Tirmizi Ahmad. Imam Al-Munawi menyebut, sesiapa yang menyebutnya dengan niat yang tulus akan mendapatkan kesan pengabulan dengan segera. Sekian saja daripada saya. Saya berharap doa ini dapat memberi manfaat kepada kita pada setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan? Saya doakan semua sihat sentiasa hendaknya bersama keluarga tercinta. Alhamdulillah, kita dikurniakan kesihatan. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang kita ada, kita mampu untuk beramal dengan lebih lagi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik rakan-rakan, hari ini saya ada
nak kongsikan satu doa daripada buku Inilah Doaku yang disusun semula oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yayasan Bangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM. Baik, insya-Allah saya akan kongsikan doa berkaitan tentang hati. Hati ni penting sebab semua manusia akan ada hati. Tak ada manusia yang tak ada hati. Baik. Insya-Allah doanya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Biasa dengar kan? Saya nak kongsikan hadis daripada Syahir bin Hausyab yang bermaksud, aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, apakah doa Rasulullah yang paling banyak apabila baginda berada bersamamu? Tapi beliau menjawab, doa baginda yang paling banyak adalah seperti yang saya bacakan tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang bermaksud, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Lepas tu Ummu Salamah pula berkata ataupun menjemput, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, betapa sering engkau membaca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lalu baginda pun menjawab, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada seorang anak Adam pun melainkan hatinya berada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan meluruskannya, dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan membelokkannya. Jadi kita sama-sama kita boleh beramal dengan doa ini. Waktu bila kita nak beramal? Bila-bila? Lepas solat, sebelum kita nak keluar untuk pergi kerja dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bersama-sama dapat beramal dan kita masuk ke dalam syurga bersama-sama, insya-Allah. Sekian dari saya. Wabillahi hidayah wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan mahupun yang ditundakan. Apa yang aku ketahui mahupun tidak aku ketahui, aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan, baik yang disegerakan mahupun yang ditunda, yang aku ketahui mahupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga dan apa yang berdekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan apa yang berdekatkan kepadanya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan aku mohon kepadamu ya Allah semua takdir yang engkau tentukan baik untukku.
Assalamualaikum. Hai. Salam. Allah, lama tak jumpa. So Aiman. Macam seronok semacam je ni. Dari mana? Tadi. Oh, daripada Jawi. Tawaran jadi imam. Mau tak syok. Jadi imam. Nak kena call mak aku dulu ni. Cantik. Ya. Aku tadi sambil duduk-duduk tunggu kawan aku interview juga. Okay. Aku ada bacalah buku daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ni. Inilah doa aku. Ada satu doa ni sesuai. Kena dengan engkau yang tengah gembira ni. Okey. Aku share doa ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nak aku ikut tak? Nak aku ikut tak? Kau dengar je aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna. Maksudnya, wahai Allah, tambahkanlah buat kami dan jangan engkau kurangkan. Muliakanlah kami, jangan engkau hinakan kami. Berilah buat kami, jangan dicegahnya. Pilihlah kami, jangan engkau biarkan. Dan redailah kami, dan redailah pula semua usaha kami. Amin. Yang menariknya tentang doa ni, ini adalah doa ditambah kebaikan. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab menyebutkan bahawa apabila Nabi SAW bergembira, maka Nabi akan baca doa ini. Jadi kalau kita gembira, kita amalkan doa ini. InsyaAllah. Amin. Doakan aku juga. InsyaAllah. Amin. Tahniah. Okey. Terima kasih banyak. Apa ni kau nak pergi mana? Aku nak tunggu kawan aku. Oh, tunggu kawan. Aku pergi balik jap. Okey. Nak call aku dulu. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan membacakan doa yang ke-17 iaitu diilhamkan kecerdasan. Doa ini saya ambil daripada buku Inilah Doaku yang dikarang oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Doa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu an bahawa Nabi SAW pernah mengajar bapanya dua kalimah yang dibaca di dalam doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'izni min syarri nafsi. Maksudnya, wahai Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Syekh Al-Mubarakfuri menyebut, yakni berikanlah taufik padaku kepada Al-Rushd, iaitu petunjuk kepada kebaikan, dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku, yakni peliharalah aku dari kejahatannya, di mana ia adalah tempat tumbuhnya perkara-perkara yang keji. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mengamalkan doa ini. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah doaku. Doa ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anha. Katanya, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut ketika selesai daripada solat, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amili khawatimah waj'al khaira ayyami yawma alqaq. Wahai Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pada penghujungnya dan sebaik-baik amalanku sebagai penutupnya, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di mana daku berjumpa denganmu kelak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan kongsikan
satu doa yang mana saya petik di dalam buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Doanya yang berbunyi, Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Yang maksudnya, wahai Allah, perolehkanlah kesudahan segala urusan kami serta lindungilah kami daripada kenistaan dunia dan keseksaan hidup di akhirat. Di dalam buku ini ada menyatakan doa ini berdasarkan sebuah hadis daripada Busrid bin Athah Al-Khushairi radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Iman Al-Munawi menyebut bahawa maksudnya ialah jadikanlah akhir bagi setiap amalan kami dengan kebaikan kerana sesungguhnya amalan itu adalah berdasarkan pengakhirannya. Maksud kenistaan hidup di dunia adalah perkara yang keji dirinya, musibahnya dan tipu dayanya. Ungkapan segala urusan, mengangkumi urusan-urusan agama dan dunia. Ini kerana seumum-umum doa ini sudut cumulnya bagi memohon kebaikan dunia dan akhirat. Sekian daripada saya. Moga-moga kita amalkan doa ini dan kita sampaikan kepada teman-teman kita. Akhir kalam saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan kongsikan satu doa yang diambil dari Inilah Doaku dan disusun oleh Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yapim. Doanya ialah mohon keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. InsyaAllah sama-sama kita amalkan doa ini. Semoga kita dapat amalkan dan sampaikan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda doa daripada buku Inilah Doaku. Doa itu ialah doa 21, diselamatkan dari azab. Doa ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada seksa kubur, daripada azab neraka, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah al-masih dajjal. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menyebut hadis ini menunjukkan ibatnya azab kubur dan fitnahnya. Inilah mazhab yang benar berbanding dengan pegangan mazhab Mu'tazilah. Berkenaan dengan maksud fitnah, Al-Azhari menyebut inti makna fitnah di dalam bahasa Arab terkumpul pada makna cubaan dan ujian. Tahzib Al-Lughah.
Ibnu Al-Athir pula berkata, perkataan fitnah banyak penggunaannya dalam perkara yang tidak disukai. Kemudian ia banyak digunakan untuk makna-makna dosa, kekafiran, perang, pembakaran, penghilangan dan memalingkan sesuatu. Ibnu Arabi pula telah menjelaskan dengan meringkaskan makna-makna fitnah, iaitu fitnah bermakna ujian, fitnah bermakna cubaan, fitnah bermakna harta, fitnah bermakna anak-anak, fitnah bermakna kekafiran, fitnah bermakna perselisihan pendapat di antara manusia, fitnah bermakna pembakaran dengan api. Sekian sahaja perkongsian doa saya pada hari ini. Saya harap doa ini dapat memberi manfaat kepada kita dan saya berharap marilah sama-sama kita amalkan supaya mendapat manfaat. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita berkongsi berkaitan dengan satu doa untuk berlindung daripada kejahatan. Doa ini saya petik daripada buku Inilah Doaku. Doa ini berdasarkan pada sebuah hadis. Diriwayatkan menyebutkan bahawa sesiapa yang mengamalkan doa ini, maka dia akan diberi keselamatan sepanjang berada di suatu tempat itu. Diriwayatkan daripada Khawlah binti Hakim Al-Sulamiyah radhiyallahu anha. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazala manzilan thumma qala A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Maksudnya, barang siapa yang singgah pada suatu tempat kemudian yang mengucapkan a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq, maksudnya barang siapa yang singgah pada suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang bermaksud aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala keburukan yang Allah Ta'ala menciptakan. Jadi tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu pun sehinggalah dia meninggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi insya-Allah doa yang saya kongsikan pada hari ini mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita kongsikan kepada orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita sayang, kaum keluarga kita, sahabat-sahabat dan orang sekeliling dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa diberi nikmat kesihatan tubuh badan yang sihat, insya-Allah. Di hari yang mulia yang penuh barakah ini, saya ingin berkongsi dengan anda satu doa yang boleh kita amalkan pada setiap hari. Doa ini diambil di dalam buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM. Okey, doa itu ialah doa 23 berlindung dari 4 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulaha. Maksudnya, wahai Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas dan dari doa yang tidak diterima. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Al-Tamizi, Al-Nasai, Ibnu Majah Ahmad dan Ibnu Hibban. Maksud ungkapan a'udzubika min ilmi la yanfa' ialah lindungi aku dari ilmu yang aku tidak beramal dengannya dan yang aku tidak mengambil manfaat dengannya dan aku tidak mengajarkan manusia dengannya serta yang tidak menambah baik pada akhlak, amalan dan kata-kata. Ini kerana
Ilmu yang bermanfaat itu ialah menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambahkan kesedaran seorang hamba terhadap aib-aib dan kekurangan dirinya sendiri serta kekurangan-kekurangan dalam amalannya. Mula Ali Al-Qadri menjelaskan hati yang tidak khusyuk ialah yang tidak tetap dan tidak tenang dalam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala maksud nafsin la tashba' adalah nafsu yang tidak kenyang dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala serta tidak merasa qanaah dan puas dengan rezeki yang telah dikurniakannya dan juga tidak berterhenti-henti mengumpulkan yang telah dikurniakannya disebabkan sikap tamak dan halaba yang keterlaluan. Alhamdulillah, sekian saja daripada saya. Saya berharap doa ini dapat memberi manfaat kepada kita pada setiap hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kau dari mana? Kita orang jalan-jalan kat taman ni. Oh, jalan. Aku Betul? kat sini seorang-seorang. Aku saja ambil ketenangan nak cari feel. Duduklah duduk. Duduk lu kau ni. Allahu akbar. Kau buat apa je kat sini? Tak ada jalan-jalan tengok keindahan alam. Alhamdulillah, sama lah dengan aku. Kebetulan ni. Kenapa datang jumpa aku pula ni? Ni, Safwan ni nak tanya sesuatu. Tanya. Asal jumpa aku je tanya. Dah, takkan aku nak tanya Falah. Aduh. Dah nak tanya apa? Itulah seperti mana kita tahu kan, sekarang ni kan tengah musim COVID. Ya. So, kau ada tak satu doa yang boleh kita amalkan dalam musim-musim COVID ni lah? Supaya mudah-mudahan kita ni sentiasa dilindungi Allah. InsyaAllah. Dilindungi Allah. Doa untuk menghindar COVID. Doa khusus untuk COVID tak adalah. Tapi doa untuk menghindar daripada penyakit kronik tu aku boleh kongsikan dengan korang. Okey, doanya berbunyi seperti ini. Okey, jom. Aku baca, korang ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah diri kami dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit berbahaya. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, doa yang aku bacakan tadi, doa yang disusun oleh senator kita, Senator YB Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Agama kita. Yes, betul. Dan dibukukan dalam Inilah Doaku. Ni nanti untuk engkau. Ini untuk si Falah. Ni doa-doa ni kita boleh amalkan insya-Allah. Antara isi kandungan doa tadi tu pernah ditanya kepada salah seorang alim ulama di Turki yang bernama Syekh Muhammad Al-Awwamah. Ditanya tentang penyakit kronik ni ataupun penyakit yang buruk ni yang macam kita doakan tadi, apa maknanya? Syekh Muhammad Awamah sebut penyakit yang buruk ni sebagaimana contoh penyakit yang merebak dan dia berjangkit. Sebagai contoh, kita pernah dilanda penyakit selsema burung, kan? Betul kan sebelum ni kan? Lepas tu ada kanser. Penyakit selsema burung ni berjangkit, dan penyakit kanser ni dia merebak dalam tubuh. Ni penyakit-penyakit yang berbahaya. So salah satunya corona ni pun tergolong di antara penyakit-penyakit yang buruk. Jadi ini doa ni kenalah kalau kita baca dan kita boleh amalkan. Bila waktu kita nak amalkan, bila waktu kita nak baca, bila-bila waktu lepas solat cantik, waktu kita dalam sujud akhir pun cantik, boleh dibaca, dan lagi satu waktu kita sebelum keluar rumah. Boleh kita baca, kita amalkan semua insya-Allah. Kita bagi tahu dekat keluarga kita, bagi tahu kat anak-anak, isteri kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit. InsyaAllah. Kita boleh amalkan ya? Boleh. Okey. Lepas ni kau nak pergi mana? Kita orang nak pergi cari makan sekejap. Habis tu aku bagi doa, share doa ni takkan tak bagi apa-apa. Terima kasih je lah. Alamak. Chicken chop? Boleh. Falah belanja. Boleh. Aduh, tengok member. Okeylah, okey. Jom kita pergi. Alright. Okey, jumpa lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Petikan daripada inilah doaku. Doa 25 diselamatkan daripada kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Bermaksud, ya Allah, jauhkanlah aku daripada akhlak yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, juga dari segala keburukan serta dari penyakit-penyakit yang membawa kepada kebinasaan. Doa ini adalah mengikut lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang ini daripada Ziyad bin Ilaqah, daripada bapa saudaranya, bahawa Nabi SAW membaca doa tersebut yang telah dibacakan tadi. Hadis ini mendorong kita untuk menjauhkan diri daripada akhlak yang keji serta menyeru kita agar berakhlak dengan akhlak yang terpuji di samping beramal soleh. Antara yang dimaksudkan dengan kemungkaran akhlak adalah seperti ujub, takabur, sombong, berbangga, hasad, mengangkat diri dan zalim. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan satu doa yang diambil daripada buku Inilah Doaku, tulisan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Doanya tentang doa menolak bala. Doanya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Maksudnya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada ujian yang berat, hinanya kecelakaan, buruknya takdir dan kegembiraan para musuh terhadap bala yang menimpa. Amin ya rabbal alamin. Action! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi satu doa yang ke-27, iaitu doa tidak dihilangkan nikmat. Doa ini adalah saya ambil daripada buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Doa ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anha. Beliau berkata, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang telah engkau anugerahkan, dari seksamu yang datang secara tiba-tiba dan dari segala kemukaanmu. Syekh Al-Azim Abadi menyebut yang dimaksudkan dengan nikmat di sini adalah nikmat Islam, iman, anugerah ihsan dan kebajikan. Manakala maksud berubahnya kesihatan adalah berubahnya nikmat sihat menjadi sakit daripada anggota pendengaran, penglihatan dan anggota-anggota badan yang lain. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita amalkan doa ini, semoga diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Encik. Salam. Ada masalah apa ni? Dia tengah sekaput lah, banyak sangat hutang ni. Macam mana nak settle? Oh. Gaji tak masuk ni. Boleh tak saya ajarkan satu doa daripada buku ni? Inilah doaku.
Buku apa ni? Buku ni mengandungi doa-doa yang boleh kita amalkan untuk dijadikan amalan dan memudahkan kehidupan kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Boleh saya duduk doanya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kedukaan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan kedekut. Dan aku berlindung kepada Engkau dari bebanan hutang dan penindasan manusia. Jadi cik amalkanlah doa yang saya kongsikan tadi. Mudah-mudahan dia dapat menyelesaikan hutang cik. Dan buku ni saya hadiahkan juga. Mudah-mudahan apa yang ada dalam kandungan ni menjadi amalan cik. Ini dah bunyi azan. Jom kita pergi solat dulu. Jom. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan kongsikan satu doa yang bertajuk kesabaran dan keteguhan. Doa ini diambil dari buku Inilah Doaku yang disusun oleh Datuk Dr. Zulkifli Ahmad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yapim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. InsyaAllah sama-sama kita amalkan doa ini, mudah-mudahan kita dapat pahala insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesihatan yang sihat dan sempurna di hari yang mulia yang penuh barakah ini. Saya ingin berkongsi dengan anda satu doa, iaitu doa mohon bersyukur yang diambil daripada doa Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yapim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Maksudnya, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengejarkan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Said Qutb dalam mentafsirkan ayat ini berkata, doa Nabi Sulaiman AS ini dimulakan dengan Rabbi, wahai Tuhanku. Di sini beliau menggunakan kata-kata seruan dari dekat dan secara langsung. Kemudian beliau memohon dengan auzi'ni, ilhamkanlah daku atau tumpahkan diriku, yakni kumpulkan seluruh diriku dan anggotaku, perasaanku, lidahku, hatiku, fikiranku, perkataanku, susunan perkataanku, amalanku dan tujuanku. Begitu juga seluruh daya tenagaku, supaya seluruhnya ditumpukan agar tetap bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua-dua ibu bapaku. Ungkapan ini membayangkan nikmat Allah yang telah mengharukan hati Nabi Sulaiman AS pada saat itu dan mengabarkan bentuk perasaan keterharuan, kekuatan tawajuh dan rasa hatinya yang bergelora ketika beliau menyedari nikmat Allah dan limpah yang dikurniakan kepadanya dan kepada kedua ibu bapanya. Beliau mengalami nikmat dan rahmat
Allah itu dengan penuh perasaan lalu memohon seperti doa di atas. Sekian saja daripada saya. Saya harap doa ini banyak memberi manfaat kepada kita untuk kita amalkan pada setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesokan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas membaca doa Muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Syekh Al-Maghari berkata bahawa orang yang dalam ilmunya akan segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri mereka dipelihara dari segala kesesatan setelah mendapat hidayah, diberi sikap teguh untuk mengetahui hakikat sesuatu dan bersikap lurus sewaktu menetapkan kebenaran. Mereka berdoa kerana sedar akan kelemahan manusia yang mempunyai watak berubah-ubah, lupa dan lemah serta takut jatuh dalam kesesatan. Sedangkan kesalahan itu teman karib kebinasaan. Sekian daripada saya. Semoga doa ini dapat diamalkan dan disampaikan dan dapat manfaat daripada doa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan? Saya doakan semua sihat sentiasa hendaknya bersama keluarga tercinta, dan mudah-mudahan dengan kesihatan yang kita ada, kita mampu untuk beramal dan menambah amalan kita insya-Allah. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu doa daripada buku Inilah Doaku, doa pada nombor ke-32, iaitu doa memohon rahmah. Saya bacakan sama-sama, anda kata boleh ikut, kita ikut sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat daripada sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Rasanya rakan-rakan tahu doa ini adalah doa daripada surah Al-Kahfi yang selalu kita baca hari Jumaat, dan mudah-mudahan kita mampu untuk beramalnya. Okey, saya nak baca sedikit huraian tentang doa ini, yang mana Ibnu Katsir menyebut dalam mentafsirkan ayat ini yang bermaksud, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu yang dengannya engkau mengasihi kami, dan tetapkanlah bagi kami petunjuk jalan yang lurus. Dengan kata lain, jadikanlah kesudahan ataupun pengakhiran kami ini di atas petunjuk yang lurus. Mudah-mudahan kita mampu untuk beramal dengan doa yang dalam Al-Quran ni, insya-Allah. Pesanan dari saya, jaga diri,
jaga iman, jaga amal, insya-Allah. Jumpa lagi ya. Sekian dulu. Wabillahi hidayah wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada satu lagi. Kepada anda yang merokok, tolong berhenti merokok. Jumpa lagi. Bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Maksudnya, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan, ayat ini menjadi dalil tentang solidariti, perpaduan atau sediakawan di antara segenap lapisan generasi umat ini, mulai dari generasi pertama sehingga generasi-generasi berikutnya. Ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang mukmin yang datang kemudian dari generasi ke generasi diperintahkan untuk memohon maghfirah dan keampunan bagi generasi terdahulu dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Sadaqallahul Azim. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ada kat sini rupanya, saya tak perasan. Sorry ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan? Saya doakan semua sihat sentiasa bersama keluarga tercinta, insya-Allah. Pada hari ini saya nak kongsikan satu doa di dalam buku Inilah Doaku yang mana disusun semula oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dan insya-Allah pada hari ini doanya yang agak panjang. Saya bacakan doa untuk pemimpin dan kepimpinan yang baik, insya-Allah. Sebab doa ini kami rangkumkan semua sekali yang telah disiarkan dalam rancangan Kalam Mufti pada 29 Februari 2020 pada saat politik negara kita orang kata sedang dalam keadaan tak stabil. Jadi doa ini disusun, mudah-mudahan dengan doa ini apa yang saya bacakan rakan-rakan aminkan, mudah-mudahan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah perkenankan hajat kita mendapat pemimpin yang baik dan negara yang stabil, insya-Allah. Saya bacakan ya, insya-Allah. Dia ada 5 doa, saya bacakan yang pertama dulu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantikkanlah untuk urusan kami pemerintah dari orang-orang yang terbaik dari kalangan kami. Janganlah Engkau lantik urusan kami kepada orang-orang yang terburuk di kalangan kami. Masya-Allah, doanya pendek tapi membawa maksud yang mendalam untuk kita. InsyaAllah, itu doa yang pertama. Doa yang kedua saya nak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafak
wattaqaka ya rabbal alamin. Saya ulang semula. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafak wattaqaka ya rabbal alamin. Yang bermaksud, ya Allah, jadikanlah kuasa wilayah kami pada orang yang takut kepadamu dan bertakwa kepadamu, wahai Tuhan yang memelihara dan mentakbir sekalian alam. Ya Allah, doa pendek tapi maksudnya mendalam untuk kita, ya. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga saya nak kongsikan kepada anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuk fina wa la yarhamna. Ya Allah, janganlah engkau jadikan pemimpin kami disebabkan dosa-dosa kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kami. Ya Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita jauh daripada pemimpin yang zalim dan pemimpin yang tak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa yang ketiga. Doa keempat yang saya nak kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada mereka para pemimpin kami, teman rapat yang jahat dan yang merosakkan. Dekatkanlah kepada mereka orang-orang yang baik dan memberi nasihat yang baik, wahai Tuhan yang memelihara dan mentakbir sekalian alam. InsyaAllah. Ini doa yang terakhir di dalam pemimpin, dalam doa pemimpin dan juga kepimpinan yang baik. InsyaAllah saya kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lilmuttaqina imama. Yang bermaksud tersasul-sasul banyak sangat doa, ya. Saya bacakan maksudnya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan janganlah dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya, dan jangan jadikan terkeliru di atas kami sehingga kami sesat, dan jadikanlah bagi kami orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Doa ini daripada tafsir Ibnu Kathir jilid yang ketiga, halaman yang ke-75, kita sama-sama boleh lihat, insya-Allah. Setakat itu saja daripada saya. Mudah-mudahan doa yang saya kongsikan ini kita mampu baca dan mampu kita fahamkan, walaupun tak dapat baca semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan, dan ucaplah salam sejahtera kepada kesediaan Rasul, serta ingatlah bahawa segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Adapun di dalam buku inilah doaku, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar menukirkan bahawa Al-Qadhi ia berkata Nabi SAW sering berdoa dengan doa ini, kerana pada doa ini terkumpul makna doa seluruhnya, baik dan berhubungan dengan perkara dunia maupun akhirat. Imam Ibnu Kathir pula menjelaskan bahawa doa ini meliputi pelbagai kebaikan di dunia dan menjauhkan segala kejahatan. Ia mencakupi permintaan yang bersifat duniawi seperti kesihatan, rumah yang luas, isteri yang cantik, rezeki yang melimpah,
ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kenderaan yang baik, pujian dan sebagainya. Kebaikan di dunia akhirat pula mencakupi masuk ke dalam syurga yang merupakan yang tertinggi, kemudahan hisab dan pelbagai urusan akhirat yang lain. Manakala keselamatan dari api neraka pula bererti juga kemudahan dari pelbagai faktor menyebabkan di dunia, iaitu berupa perlindungan daripada segala dosa dan larangan serta terhindar daripada pelbagai syubhat dan perkara haram. Kami berdoa kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala, semoga buku doa yang ringkas ini yang kami tajukkan inilah doaku menjadi amalan kita di samping doa-doa lain. Semoga kita memperolehi segala hajat dan kebahagiaan hidup di dunia, seterusnya ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.